Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adli Idham Bimazlan, mewakili SMK Seni Serating ke program Anugerah Nilam. Saya memegang jawatan sebagai penolong ketua pelajar dan saya telah menyertai satu pertandingan pidato 4B anjuran belia. Saya juga dibimbing oleh dua orang guru yang amat besar jasanya kepada saya dalam menjayakan program ini. Untuk resensi buku, saya telah memilih Bicara Ini Untuk Murabi yang disusun semula oleh Muhammad Amirul Safwan Muhammad Kamil. Karya ini cetusan rasa ahli keluarga, sahabat handai dan tokoh-tokoh terkenal terhadap Tuan Guru. Ternyata pemergian Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz Nikmat menghidupkan jiwa umat agar terus istiqamah. Beliau tidak pernah berkira dengan adik-beradik dan saudara maranya. Sekiranya ada masalah, beliau akan mendoakan dengan bacaan surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran. Malah akan melakukan solat hajat agar semua urusan dipermudahkan. Beliau juga seorang yang dermawan kerana setiap kali bulan Ramadan, tiada seorang pun dalam kalangan orang yang meminta bantuan akan pulang dengan tangan kosong. Antara nilai pengetahuan dan pengajaran yang dapat diambil daripada buku ini ialah sikap beliau perlu dicontohi. Walaupun beliau berjawatan tinggi, beliau sentiasa hidup merendah diri dan sederhana dalam kehidupan seharian. Sikap terus terang, tidak memberikan janji palsu, meraihkan tetamu tanpa membezakan pangkat, menjaga keterampilan dan pembersih, tidak banyak bercakap, sentiasa tersenyum dan berbual perkara-perkara yang penting sahaja, perlulah dicontohi. Ambil wuduk pula tidak perlu banyak, tetapi biarlah sempurna. Ini kerana basuhan dengan air itu hanyalah simbolik. Yang hendak dibasuh biar bukanlah najis yang ada pada wajah dan anggota kita, tetapi kotoran dosa yang dibawa oleh mata, mulut, telinga, tangan dan kaki. Pesanan beliau kepada Pok Ya, pengawal peribadi selama 23 tahun, agar solat awal waktu, jangan tinggal solat dan jangan melengah-lengahkan solat. Saya juga ingin mengambil sedikit petikan daripada kata-kata bekas Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, yang mengatakan salam takziah beliau ketika Tuan Guru telah meninggal dunia. Beliau mengatakan, saya amat sedih mendengar berita kepulangan Tuan Guru Datuk Nik Aziz Nikmat ke rahmatullah. Hari ini Malaysia telah kehilangan seorang pemimpin dan ilmuwan Islam yang banyak berjasa kepada masyarakat. Walaupun kami berbeza pendapat dan pandangan, tetapi kami berkongsi impian yang sama untuk Malaysia kekal sebuah negara Islam yang aman dan makmur. Saya mendoakan semoga roh Allahyarham dikurniakan husnul khatimah dan ditempatkan bersama para syuhada di syurga. Al-Fatihah. Pada penghujung tahun 2019, kita telah digemparkan dengan satu wabak penyakit berjangkit yang telah meragut banyak nyawa warga dunia. Mujurlah barisan pemimpin negara kita yang baru sahaja dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 setelah kemelut politik melanda negara yang berpunca daripada perletakan jawatan secara tiba-tiba oleh mantan Perdana Menteri ke-7. Pada pemerhatian saya, pihak kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Haji Mat Yassin, iaitu Perdana Menteri yang baru dilantik, telah bertindak dengan segera dengan cara berbincang dan mengambil pelbagai inisiatif agar dapat mengekang penularan wabak ini berlaku lebih cepat. Antara langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan ialah Perintah Kawalan Pergerakan bagi fasa pertama. Selain daripada PKP, turut dilaksanakan PKPB, PKPD dan PKPP. Pada fasa kedua pula, PKPB dilaksanakan atas sebab jumlah jangkitan semakin menurun dan membuka sektor ekonomi secara perlahan bagi mengelakkan masalah ekonomi lebih teruk. Manakala PKPD dilaksanakan di sesetengah kawasan
Bagi saya, pihak kerajaan telah berjaya mendangani penularan COVID-19 daripada terus merebak dengan lebih serius. Satu inisiatif yang tepat dan sempurna telah diambil oleh pihak kerajaan. Dengan ini, pihak kerajaan amatlah memahami kesusahan rakyat daripada segi masalah ekonomi. Malah kita juga dapat melihat pemimpin kita yang berjiwa rakyat kerana mereka sendiri yang turun padang bagi melihat kesusahan rakyat. Bukan sahaja pihak kerajaan yang memberi bantuan, malah pihak NGO juga turut menghulurkan bantuan kepada rakyat yang terjejas akibat penularan wabak ini. Dengan perilaku sebegini, kita dapat menggambarkan sifat keprihatinan rakyat Malaysia terhadap golongan yang susah amatlah tinggi. Sebagai penutup bicara, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada petugas barisan hadapan dan juga barisan pentadbir negara yang pintar dalam menangani wabak musibah ini. Akhir kata, sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.